Saya berasal daripada Selangor. Pada tahun 2013 saya menjadi ahli Parlimen Kapar. Selama 5 tahun berkhidmat di Parlimen Kapar. Dalam 5 tahun ini, salah seorang yang kuat menentang saudara Azmin Ali ketika itu adalah saya dan beberapa rakan-rakan yang lain. Apabila menentang Azmin Ali ini bukan senang. Dia tahulah gelagak dia. Saya rasa lebih kurang ujung tahun 2015 dia memberhentikan peruntukan saya. Dia kalau dulu, sekarang tak apalah, ahli parlimen ada peruntukan. Dulu masa tahun 2013 hingga 2018, kita kena bersyukur kalau ada kita ni wakil ahli parlimen di Selangor ataupun di Pulau Pinang. Hanya di Selangor dan Pulau Pinang saja ada sedikit peruntukan, bukan daripada kerajaan pusat, tetapi daripada kerajaan negeri Selangor. Kerajaan negeri Selangor memberi setiap ahli parlimen di Selangor satu peruntukan kewangan untuk membantu masyarakat di sana. Saya pula menentang Menteri Besar Azmin Ali ketika itu. Selepas 9 hari menentang beliau, beliau hantar satu surat memberhentikan peruntukan saya. Saya ingat lagi situasi itu. Situasi itu adalah situasi di mana beliau telah mengutip tanda tangan. Mengutip tanda tangan daripada rakan-rakan beliau, termasuk diri saya, untuk satu, menggugurkan Datuk Seri Wan Azizah sebagai Presiden. Itu dikenali sebagai Gerak G25, Gerak G25. Apabila Ilman memanggil saya, Ilman adalah proksi Azmin Ali untuk tanda tangan surat. Mohon saya sokong bahawa Presiden ketika itu Datuk Seri Wan Azizah, iaitu isteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, meletak jawatan. Saya tolak. Saya kata saya tak boleh datang dan menandatangan. Seterusnya, beliau juga meminta saya tanda tangan untuk menjadi Menteri Besar kerana keputusan ketika itu adalah Datuk Seri Wan Azizah untuk menjadi Menteri Besar Selangor. Azmin Ali menggunakan pintu belakang. Dia kutip tanda tangan semua. Saya dipaksa lagi sekali untuk tanda tangan. Saya tolak lagi sekali untuk tanda tangan. Sebab saya rasa parti lebih penting daripada individu. Parti perlu diberi keutamaan lebih daripada individu. Ini bukan perjuangan seorang. Ini adalah perjuangan akar umbi. Sekarang kita ada 1.3 juta anggota yang kita perlu hormat dan beri penghormatan kepada setiap seorang daripada mereka. Apabila saya menolak, 9 hari selepas itu keluar satu surat mengatakan bahawa peruntukan saya dibekukan. Selama lebih daripada 2,5 tahun, saya berkhidmat di Parlimen Kapar tanpa peruntukan, mengguna dana sendiri, mengguna dana saving ibu saya, anak saya dan sebagainya. Ini adalah sejarah mana saya bermula. Ini kena faham. Sebab ada orang tanya saya apa saya buat. Of course lah, takkan semua yang kita bantu, kita buat, kita nak tunjuk kepada orang ramai. Kita kena faham sedekah ni, kalau sedekah sebelah tangan kanan, tangan kiri pun tak boleh tahu. Itu adalah jasa seorang pemimpin. Bukan setiap kali kita buat, kita tunjuk. Itu bukan bermaksud kita sedang memberi bantuan kepada masyarakat. 5 tahun di Parlimen Kapar ni, macam-macam tindakan yang saya lalui. Saya buat satu program hari raya. Tak adalah besar sangat, 10,000. Azmin Ali hantar wakil dia buat satu program, sebelah saja 30,000. Saya buat program Deepawali, 10,000. Dia buat satu program besar, 30,000. Dia hantar orang-orang dia ganggu saya. 5 tahun ganggu, lepas itu tak pula diberi kerusi di Selangor, saya dihantar ke Perak. Jadi pula anak Perak. Bertanding di kerusi Utang Melintang. Yang paling hebat, di Utang Melintang pun dia hantar satu kumpulan
Saya pergi ketuk pintu, minta undi, ada kumpulan itu ikut belakang kata jangan undi dia dari Selangor. Lepas pilihan raya baru semak, ini adalah geng-geng daripada rakan kita yang sudah jadi pengkhianat dan tinggalkan parti. Ganggu saya dari mula di Parlimen Kapar sampai Utam Lintang pun tak habis-habis. Tapi kita ni berbeza. Betapa banyak tekanan diberi. Betapa banyak yang kita perlu melalui. Setiap detik penderitaan lebih banyak daripada detik-detik yang manis. Namun agenda perjuangan, keikhlasan dan kejujuran kita kepada parti kita utamakan. Itu penting. Saya baru-baru ni baca ada rakan yang sedang bertanding mengatakan bahawa sayang Rafizi, undilah saya. Saya rasa semua sayang. Parti Keadilan Rakyat ni, walaupun kita ada perbezaan pendapat, kita ni sayang antara satu sama lain. Itu tak boleh dipisahkan. Kita sayang Presiden kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu muktamad. Dialah Presiden parti. Kita sayang dua-dua calon timbalan Presiden. Kita sayang semua calon-calon yang ada di depan. Itu tak ada masalah. Tetapi isunya adalah kita sayang parti lebih daripada individu. Itu penting. Kalau tak ada Parti Keadilan Rakyat, tak adalah kita semua. Itu kebenaran yang kita perlu alusi. Kita ni, Manivannan dan sebagainya, wujud kerana penderitaan parti ini suatu ketika dulu yang dinamakan sebagai Parti Keadilan Rakyat. Itu kita tidak boleh lupa. Setiap individu yang bermula perjuangan ini sejak tahun 1998 sehingga hari ini, ada yang telah meninggalkan kita, ada yang masih lagi bersama dengan kita tetapi uzur, ada yang sekarang atas katil, sakit, ada yang muda-muda, anak muda yang masuk parti kita yang nak meneruskan perjuangan. Setiap mereka perlu dihormat, setiap mereka perlu diangkat sebagai anggota Parti Keadilan Rakyat. Kita tidak boleh cicirkan seseorang pun. Itulah penghormatan yang kita beri kepada akar umbi kita. Betul saudara-saudara sekalian? Dalam pemilihan yang akan datang, memang ramai yang bertanding. Yang kita perlu buat satu keputusan. Keputusan ini bukan keputusan peribadi. Keputusan ini bukan kita minat dengan seseorang. Keputusan ini bukan kerana mereka ni cantik, lawa dan sebagainya. Tetapi keputusan ini adalah siapa yang boleh mengangkat kembali martabat Parti Keadilan Rakyat. Siapa yang boleh beri strategi yang terbaik untuk kemenangan Parti Keadilan Rakyat. Itu adalah persoalan yang kita perlu jawab. Saudara Rafizi Ramli seorang tidak mampu melakukan. Ia macam permainan bola sepak. Pasukan bola sepak ni, dia ada striker. Striker kita tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kena ada feeder, midfielder. Kena ada, apa ni orang kata, wing kiri, wing kanan, sayap kiri, sayap kanan. Kena ada midfield, kena ada defender, kena ada goalkeeper. Bermaksud satu pasukan. Kita gerak sebagai satu pasukan itu amat penting. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai striker, kita perlu midfielder, attacking midfielder yang terbaik. Dan attacking midfielder yang terbaik yang pernah diuji dan terbukti adalah saudara Rafizi Ramli. Saya nak bagi satu pesanan kepada saudara-saudari sekalian. Saya ingat lagi 2018 apabila kita sibuk meraih kemenangan Pakatan Harapan, tiba-tiba Perdana Menteri ketika itu
Tun Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim belum keluar daripada hospital lagi, penjara lagi, belum dapat pardon lagi. Tun Mahathir dah umum barisan Menteri Kanan tanpa berbincang dengan Parti Keadilan Rakyat. Orang yang pertama bersuara dan satu-satunya bersuara mengatakan bahawa Tun Mahathir jangan balik kepada sikap diktator kamu adalah saudara Rafizi Ramli. Sekarang saudara-saudari tepuk. Tapi ketika itu, sebulan selepas kemenangan, saya baca komen-komen dan sebagainya, rata-ratanya ramai yang mengutuk saudara Rafizi Ramli. Tetapi 2-3 tahun selepas itu, terbukti apa yang disoal, apa yang dikomen, apa yang ditujukan kepada Tun Mahathir telah menjadi kenyataan. Hari ini beliau turun balik, kembali balik, mendukung balik perjuangan ini. Tanggungjawab dan amanat setiap seorang daripada kita untuk mengangkat beliau sebagai calon timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Jangan kali ini kita terlepas kapal. Jangan kali ini kita terlepas ruang dan peluang ini. Boleh saudara-saudara sekalian? Dengan beliau, calon-calon yang lain, sebab kita kena pergi sebagai satu pasukan yang boleh gempur Barisan Nasional PAS dan bersatu dalam pilihan raya yang akan datang. Nama saya Mani Wanan Goin, calon naik presiden. Ayo! Yakini! Reformasi! Reformasi! Salam, terima kasih. Nandri, Vanakkam.